Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Insyaallah hari ini kita akan membahaskan satu topik, iaitu satu tajuk berkenaan fadail ataupun fadilat bersedekah di dalam agama kita, iaitu menginfakkan sesuatu perkara. Dan sedekah merupakan salah satu amalan yang besar di dalam agama kita. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Umar Al-Khattab pernah berkata, "Zuqirali", iaitu telah diberitahu ataupun diceritakan kepada aku, annal a'mal tatabaha ataupun tatabahi, iaitu amalan-amalan ini, amalan dalam Islam semua jenis ibadah lah. Para amalan ini mereka saling berkonflik satu sama lain. Pada amalan solat, zakat, puasa dan sebagainya ni, mereka sekali macam bergaduh sesama lain, berbincang-bincang. Kemudian sedekah mengatakan, ana afdalukum, aku lagi afdal daripada kamu semua. Sedekah dia kata dekat amalan-amalan lain. Ni adalah meriwayat Ibnu Khuzaimah, tapi ada perbahasan lah daripada kritikan sanad dan sebagainya. Nak cakap ni, sedekah ni antara perkara yang mana dalam Islam memang perkara yang besar di dalam agama kita. Sebab itu para ulama lain pun mereka meletakkan hadis-hadis berkenaan sedekah dalam kitab-kitab mereka. Seperti mana kalau kita tengok di dalam Sahih Muslim, seperti mana kita ketahui, Imam Muslim dia tak letakkan bab dalam Sahih Muslim, bukan letakkan oleh beliau, tapi bab dalam Sahih Muslim diletakkan oleh ulama yang mensyarahkan selepas itu, seperti Imam Nawawi dan sebagainya meletakkan bab-bab itu. Dalam Sahih Muslim dia tidak ada kitab bersedekah, tapi ada kitab berzakah, bab kitab tentang zakat. Di bawah kitab zakat itulah diletakkan bab tentang sedekah. Itu dalam Sahih Muslim. Nanti kalau baca dengan Ustaz Azraim kita sampailah hadis-hadis berkenaan dalam kitab zakat dan sebagainya. Dan dalam ini kitab tersebut Imam Muslim meletakkan banyak hadis-hadis tentang galakan dan kelebihan bersedekah. Demikian juga diletakkan oleh semua kebanyakan para ulama yang meriwayatkan hadis-hadis ni. Sebab sedekah ni merupakan perkara yang mana besar di dalam agama. Dengan disebabkan sedekah juga dapat membantu kita di dunia ini dan juga membantu kita di akhirat kelak. Seterusnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Quran sedekah ni sebagai khair, iaitu satu benda yang baik, kebaikan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyah, iaitu diwajibkan, difardukan kepada kamu jika seseorang kamu itu nak meninggal dunia, iaitu in taraka khairan wasiyah. Khair di sini asalnya adalah benda yang baik. Maksudnya harta. Allah mengisyaratkan harta itu sebagai khair, benda yang baik, ataupun amwal. Khair di sini maksudnya mal ataupun amwal. Allah menyebutkan harta itu sebagai khair. Maksudnya agama tidak memusuhi harta. Sebab itulah kita tahu bahawa orang yang mana memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Sebab itu kalau kita nak memberi, kita kena ada harta terlebih dahulu. Sebab itulah jika mencari harta itu bukanlah satu benda yang mana dilarang dalam agama. Bahkan ada, kita akan baca lagi hadis-hadis di mana berkenaan sedekah yang afdal, bagaimana sedekah yang afdal, kalau tak ada duit macam nak sedekah dan sebagainya, ada semua disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dengan sedekah ini, syaitan dia akan menakut-nakutkan kita, dia akan menggoda kita, mengatakan sedikit yang kita infakkan harta, kita akan miskin. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, asy-syaitan ya'idukumul faqra, iaitu syaitan ini dia akan menggoda kita supaya takut pada kefakiran. Itu Allah sebut, syaitan yang akan menggoda kita supaya kita jangan bersedekah. Sebab apa? Takut pada fakir, menjadi orang miskin. Kalau kita keluarkan harta, syaitan kata jangan, nanti miskin nanti kita akan kekurangan harta. Itu syaitan dia akan menggoda manusia supaya kita rasa malas nak berinfak harta dan sebagainya. Sebab itulah dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Itu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dengan khauf. Khauf itu adalah takut, dan juga ju', lapar. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dengan harta kita ini mungkin dikurangkan, ataupun kekurangan harta itu menyebabkan manusia takut. Bila mana kita tak ada harta, tak ada duit dan sebagainya, kita akan rasa gelisah dan sebagainya. Itulah tipu daya syaitan, talbis iblis kepada kita agar kita tidak berinfak, mengeluarkan sesuatu harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut sedekah, setengah orang dia hanya memikirkan sedekah ni bagi kat masjid,
sedekah itu bagi dekat orang yang memerlukan dan sebagainya. Hakikatnya sedekah ni banyak. Dan kita akan sampailah hadis-hadis yang kita akan bacakan selepas ini. Okey, kita baca sikit dalam hadis dalam Sahih Muslim. Ini adalah Sahih Muslim ataupun yang syarah oleh Imam Nawawi, iaitu Minhaj. Macam kita selalu sebut, Minhaj ada dua dalam karangan Imam Nawawi. Satu Minhaj syarah Sahih Muslim, satu lagi Minhajut Talibin. Minhajut Talibin adalah kitab qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ini adalah Minhaj syarah Sahih Muslim. Kita lihat hadis-hadis yang disebutkan di sini. Kita ambil hadis-hadis yang mana kita akan bicarakan pada malam ini sahaja. Antara kelebihan infak adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu Allah berfirman, ya bani Adam anfiq unfiq alaika, iaitu ya bani Adam, wahai anak Adam, anfiq, berinfaklah, keluarkan harta kamu di jalan Allah, unfiq alaik, aku akan memberi ganjaran ataupun aku akan balas balik kat kamu. Allah kata, Allah suruh kita berinfakkan harta, anfiq, keluarkan harta kamu di jalan Allah, iaitu bantulah sesiapa yang memerlukan, tidak kira di mana-mana saja, walaupun nilai kadar yang sedikit, anfiq, Allah kata, keluarkan. Maka Allah menjamin, unfiq alaik, maka aku akan balas balik kat kamu. Allah kata. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau janji manusia, ada kalanya mereka tidak tepati janji. Kawan-kawan kita mungkin ada kalanya berjanji untuk melakukan itu dan ini, tapi mereka melupakan kita. Tapi percayalah dengan janji Allah Subhanahu wa taala, iaitu sekiranya kita berjanji, Allah Subhanahu wa taala berjanji, maka Allah akan menunaikan janjinya, iaitu Allah akan unfiq alaik, kita keluarkan harta di jalan Allah, Allah akan balas balik dekat kita. Sebab itu ada satu syair ataupun seorang ulama ataupun yang hidup pada zaman dulu mengatakan, dia ni seorang dermawan, kemudian isteri dia ni selalu condemn dia ataupun selalu kritik dia, kenapa duk bersedekah ke orang sangat sebagainya. Dia cakap balik orang ni, arini jawadan mata hazalan la'allani ara ma taraina au baqilan muqallada. Maksudnya adalah, tunjukkan kepada aku. Orang dermawan ni kata kat isteri dia, hari ni tunjukkan kepada aku orang dermawan, orang yang mendermakan harta di jalan Allah ni mati dalam keadaan kelaparan. Tunjuk kat aku. Kalau engkau dia di atas kebenaran, tunjuk kat aku. Sebab suami dia ni, laki ni, dia suka menderma. Kemudian isteri dia komplain. Kemudian dia kata, hari ni tunjuk kat aku siapa yang mana orang yang mendermakan harta di jalan Allah mati kelaparan. Kemudian dia kata lagi, ara ma taraina au baqilan muqalladan, atau tunjukkanlah kepada aku orang baqil yang dapat hidup kekal abadi. Dia kata isteri dia, tunjuk aku yang pertama, orang yang dermakan harta di jalan Allah ni, dia mati dalam keadaan kelaparan. Tunjuk dia mati dalam keadaan tak ada harta. Kemudian kalau engkau tak dapat tunjukkan bukti yang pertama, tunjuk bukti kedua, ara ma taraina au baqilan muqalladan, tunjukkan kat aku pula mana orang yang mana baqil, yang banyak harta ataupun tak ada harta tapi dia baqil, yang dapat hidup selamanya. Mana orang baqil? Orang yang mana malas nak infak di jalan Allah ni, orang yang malas untuk bersedekah ni, tunjuk kat aku ada tak yang hidup kekal selamanya? Hakikatnya tidak ada. Sebab itu, kenapa tidak ada orang yang mana berinfak di jalan Allah ni dia mati yang keadaan kelaparan? Sebab Allah dah sebut dalam hadis tadi, iaitu anfiq unfiq alaik, engkau berinfak kepada Allah, jalan Allah, maka Allah akan memelihara ataupun memberi rezeki. Dan orang yang mana kedekut, dia tidak akan hidup kekal atas muka bumi. Sebab apa? Kalau kita nak menyimpan harta kita, memang ada perancangan. Merancang harta tak salah. Sebab dalam surah Yusuf kita tengok, Nabi Yusuf dia jadi menteri itu, dia merancang siap-siap berapa harta nak kena 7 tahun dan sebagainya harta. Itu tak salah. Tapi kalau kita simpan harta menyebabkan kebakilan, itu yang dilarang di dalam agama kita, yang tidak dibenarkan. Ini maksud yang disampaikan di dalam disebutkan oleh ni. Yang kita sebut dengan ni adalah Hatim. Hatim yang kata kat isteri dia tu. Sebab isteri dia tak suka suami dia ni mengeluarkan harta banyak sangat. Sebab sifat setengah orang, dia nak harta tu semua dapat kat dia. Sama juga macam faraid ke apa ke, pewarisan harta ke, dia nak dapat semua harta kat dia, tak mau bagi kat orang lain. Ni isteri dia macam tu perangai. Maksudnya dia tak suka tengok suami dah keluar ke jalan Allah, bagi harta kat semuanya, tak mau. Dia kalau boleh nak guna untuk family kita saja harta ni. Islam, agama Islam, kalau kita tengok di dalam masalah fiqh terbahaskan dan sebagainya, tak boleh sebenarnya ataupun tidak baik sikap kita meletakkan harta tu. Contohnya, kalau ada harta kita simpan kat kita je. Contohnya kita simpan bawah bantai. Itu tak boleh, sebab harta tu dia tak berjalan di dalam masyarakat. Dia tak berjalan keliling dalam masyarakat. Sebab tu harta yang kita ada ni, rezeki yang ada pada kita merupakan rezeki orang lain juga. Itu kita kena ingat. Rezeki yang Allah kurniakan kepada kita juga merupakan rezeki
orang lain ada rezeki mereka di sana. Sebab tu kita kena berkongsi dengan apa yang ada di muka bumi ini. Itu maksud hadis yang mana kita sebutkan tadi. Itu yang pertama. Seterusnya kita pergi pada hadis yang seterusnya yang disebutkan ataupun dinukilkan oleh Imam Muslim di sini. Di sini Imam Muslim beliau meriwayatkan hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun diriwayatkan Rasulullah bersabda ibda bin nafsika, iaitu sedekah ni ibda bin nafsik, mulakan dengan diri engkau dulu. Apa maksud dia? Ibda bin nafsik, maksudnya kita sebelum nak sedekah kat orang lain, kat semua, mulakan diri kita. Mula apa? Maksudnya duit tu kita guna untuk, harta tu kita guna untuk diri kita dulu. Hak diri kita ada. Kita jangan fikir hak kita tak ada. Kita mungkin kesian kat orang lain, ya betul, boleh, tak ada masalah. Tapi hak diri sendiri kena ada. Sebab tu agama tak boleh kita nak infakkan ke semua harta kita sehingga meninggalkan isteri kita sampai kita tak ada duit. Isteri, anak-anak kita tak boleh nak bagi nafkah. Itu agama larang, infak semua harta. Sebab tu Rasulullah sebut ibda' min nafsik, mulakan diri kita dulu. Maksudnya kalau ada harta tu kita guna spend untuk kita dulu, untuk makan dan sebagainya. Maksudnya untuk buat kebaikan. Sebab itu kalau kita beli makanan, kita guna duit kita beli makanan, pergi makan tengah hari, makan malam, itu adalah merupakan kebaikan sebenarnya. Ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika kita makan untuk beribadah. Untuk makan, untuk survive dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab Rasulullah sebut dia ibda' min nafsik. Harta-harta kamu ni, hak diri kamu dulu. Sebab tu kita kalau belajar dalam apa? Dalam fiqh zawaj, ataupun munakahat, dia sebutkan hak-hak ni selain mana kita nak bagi harta kat isteri, bagi harta kat mak ayah dan sebagainya. Yang pertama adalah untuk diri dulu. Untuk diri kita sendiri dulu. Berdasarkan hadis kita baca tadi, ibda' bin nafsik. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah sebut fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un wala ahlik. Maksudnya kalau ada lebihan, itu barulah untuk family dan sebagainya. Mula untuk diri kita, kemudian untuk keluarga. Maksudnya ada step urutan dia. Sebab tu yang penting lah, hubungan kita dengan kekeluargaan ni penting. Sebab tu Rasulullah bila bab infak ni, selain pada keluarga, pada diri kita, kepada family, itu pun dapat pahala. Jangan kita kadang-kadang kita tengok orang luar yang mana ingat kesian kat orang luar, tapi kita meninggalkan keluarga kita. Kadang-kadang ada keluarga kita pun yang memerlukan. Contohnya mungkin ada dalam kalangan adik-beradik kita yang mana mungkin dia nak menyambung pelajaran dan sebagainya, kita bagilah sedikit. Ataupun dia memerlukan, dia baru dapat anak ke, dia perlukan dana, duit dan sebagainya, kita bagi. Untuk ahli keluarga pun dapat pahala yang mana besar. Bukan hanya kita bagi kat orang lain, kat masjid dan sebagainya, itu tidak dinafikan, memang banyak ganjaran. Tapi kebajikan keluarga juga penting. Sebab tu agama kita yang menjaga benda ni. Sebab tu ada riwayat yang lain, Rasulullah menyebutkan bahawasanya sedekah untuk orang fakir ni dapat satu. Tapi kalau sedekah untuk ahli keluarga ini, kita dapat dua. Apa maksud dua? Yang pertama adalah kita dapat pahala tersebut. Yang kedua, kita dapat menambung silaturahim. Sebab bila kita bagi kat family, ukuah ataupun silaturahim, hubungan kita itu semakin kuat dan rapat bila kita bagi kat family. Sebab itulah memberi harta ataupun infak sedekah kepada keluarga merupakan salah satu dapat juga kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kadang-kadang kita ini bila kita belanja keluarga dan sebagainya, kita terasa macam benda tu dapat menyebabkan tak ada apa sangat. Kita kata kalau bagi kat tempat-tempat lain lebih bermanfaat. Tak. Sebab itu kalau dalam budaya masyarakat kita ada duit raya dan sebagainya, kalau kita bagi kat anak saudara kita dan sebagainya, itu ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada kebaikan. Disebutkan dalam hadis ni panjang. Fa in fadala an ahlika syai'un falizi qarabatika fa in fadala an zi qarabatika syai'un fahakaza wahakaza. Sampailah habis hadis. Maksudnya dia ada step tertib lebih dahulu. Maksudnya dia mula dengan diri kita, kemudian ke family, qurbah dan sebagainya, hinggalah ke akhir hadis tersebut. Maksudnya step untuk sedekah ni dia ada juga di kita pun nak tengok diri kita lebih dahulu. Jangan kita bagi semua sehingga menyebabkan diri kita pun tak boleh nak makan, sehingga kita meminta-minta pula. Kita nak buat kebaikan boleh dah, betul lah. Tapi kita keluarkan habis semua harta kita sampai kita pula tidak terurus. Sampai kita pula menghinakan diri, meminta-minta pula di tepi jalan. Itu tidak boleh. Sebab itu untuk melakukan kebaikan, dia perlu di atas dasar ilmu. Tidak boleh kita melakukan sembrono sahaja. Seterusnya, hadis yang seterusnya kita lihat di sini. Di sini letakkan bab usulis sawabi sadaqah anil mayit ilaih. Maksudnya bab kalau kita sedekah ini,
pahala sedekah tersebut jika diniatkan ke atas nama orang-orang yang mati akan sampai kepada mereka. Maksudnya kalau kita sedekah untuk mak kita dan sebagainya, perkara tersebut akan sampai kepada mereka. Tetapi disebutkan juga, ada dibahaskan juga oleh Imam Nawawi di sini, ada khilaf lah dalam mazhab Syafi'i jika berkenaan doa dan sebagainya, atau berkenaan bacaan Al-Quran, ada khilaf disebutkan Imam Nawawi sini. Tapi kalau doa itu para ulama sepakat doa sampai kepada si mati. Tapi sedekah juga ia antara perkara yang mana sampai kepada si mati. Cuma di sini Imam Nawawi ada bahaskan sikitlah berkenaan hukum sekiranya membaca Al-Quran adakah sampai kepada si mati ataupun sebaliknya. Tapi kita tak nak bahaskan di sinilah, itu selalulah kita bahaskan. Bagaimana pula sekiranya seseorang itu dia tidak ada harta, harta dia tak banyak tapi dia nak melakukan kebaikan, macam mana dia nak buat? Iaitu ada sahabat yang mana dia datang Rasulullah, dia kata kami puasa macam mana orang-orang kaya puasa. Kami beribadah sama macam orang-orang kaya beribadah. Kami solat, mereka solat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka ada harta, mereka dapat infak, kami tak dapat infak. Jadi macam mana nak melakukan kebaikan? Kemudian Rasulullah pun sebut bahawasanya inna bikulli tasbihatin sadaqatun. Maksudnya bikulli tasbihatin sadaqatan. Sesungguhnya setiap tasbih yang kita lakukan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, subhanallah sebagainya, dikira sebagai tasbih ataupun sedekah. Maksudnya lepas solat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita dah baca dah hadis-hadis berkenaan itu dikira sebagai sedekah. Maksudnya ada kebaikannya juga. Selain kita dapat pahala sebab kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat juga pahala sebagai sedekah. Sebab dalam riwayat yang lain disebutkan haq ala kulli muslimin sadaqah. Maksudnya au kama qala, setiap orang muslim ni, Rasulullah sebut riwayat Muslim, wajib sedekah. Ala kulli muslim sadaqah. Kita semua wajib untuk melakukan sedekah. Macam mana sedekah ya? Kalau tak ada harta, boleh kita lakukan sedekah dengan bertasbih. Kerana Rasulullah sebut lagi, wa kulli takbiratin sadaqatun, dan setiap takbir juga sedekah. Takbir Allahu akbar, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika solat kita bertakbir. Takbir pun ada takbir yang wajib, ada takbir yang sunat. Takbir yang wajib adalah ketika mana solat. Takbir yang sunat adalah selepas solat dan sebagainya, kita mengagungkan Allah. Semuanya ada hukum di dalam agama. Kemudian apa lagi? Wa kulli tahmidatin sadaqatun. Kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu juga merupakan sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqatun. Dan juga semua tahlil la ilaha illallah juga merupakan sedekah. Maksudnya kita menyebutkan la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah, kita memuji Allah ataupun kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar, dan kalimah ini juga merupakan sedekah. Sebab kita sebut la ilaha illallah dengan lisan. Ada orang yang mana jika kita belajar akidah, sekiranya kita sebut la ilaha illallah itu dengan penuh penghayatan, iaitu dengan jiwa kita, dengan jantung kita, iaitu tidak ada Tuhan yang layak disembah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kita berasa betul-betul kalimah ini. Kita mungkin tak rasa betul-betul la ilaha illallah ni sebab kita lahir dalam keadaan agama Islam. Cuba bayangkan kalau ada setengah orang lahir dalam agama lain, kemudian dia mencari agama, dia barulah akan merasai manisnya kalimah la ilaha illallah. Sebab dia hidup dalam keadaan dalam kekufuran. Dia hidup dalam agama Kristian, dia hidup dalam agama sekian-sekian macam Salman Al-Farisi. Kita tengok dia musafir, mengembara safar jauh untuk mencari agama macam Rasulullah SAW. Esok insya-Allah tentang hadis akhir zaman, ada hadis berkenaan ini. Hadis berkenaan la ilaha illallah. Itu orang di akhir zaman, mereka sebut la ilaha illallah ni taklid. Sedangkan kita kena tahu dalam akidah tak boleh taklid. Dalam akidah, kalau dalam fiqh kita taklid ada perbahasannya, ada 3 pandangan disebutkan para ulama. Tapi kalau dalam akidah kita tak boleh taklid. Tapi ada hadis kita akan baca esok insya-Allah yang kita Nihayatul Alam, tentang hadis akhir zaman. Ada berkenaan di akhir zaman akan wujud orang dia sebut la ilaha illallah, dia pun tak tahu sebab apa. Sebab dia kata kami ikut moyang kami, mak ayah kami sebut la ilaha illallah, Islam kami buat Islam. Mungkin macam zaman kita, mungkin hadis itu dah berlaku zaman kita. Sebab kita pun kadang-kadang kita Islam, kita Muslim sebab mak bapak kita Muslim, tanpa kita tahu dan kaji sebagainya. Sebab tu kalau orang Kristian dia sebarkan dakwah dia, setengah orang dia tergelincir akidah, dia mudah rasa syok, was-was dan sebagainya. Sebab kita jadi Muslim sebagai warisan saja. Itu yang mana hadis yang Rasulullah telah sebutkan, kita akan bahaskan esok. Sebab itulah wa kulli tahlilatin sadaqatun. Dan setiap tahlil juga adalah sedekah. Kita kena bertahlil. Maksud tahlil sini adalah sebut la ilaha illallah, bukan ada halaqah majlis dan sebagainya. Maksudnya kita sebut dengan penuh penghayatan di sana. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkarin sadaqatun.
Dan kita menyeru kepada ma'ruf merupakan sedekah. Apa menyeru kepada ma'ruf? Contohnya kita update, ada kuliah malam ni dan sebagainya. Itu wa amrun bil ma'ruf, termasuk hadis ni. Sadaqatun. Mengajak kepada benda ma'ruf juga dikira sebagai sedekah. Jadi sedekah tu bukan dengan duit sahaja. Sedekah ni luas disebutkan oleh Rasulullah. Dan juga disebutkan sini wa nahyun 'an munkarin sadaqatun, dan kita melarang ataupun mencegah kepada perbuatan mungkar juga merupakan sedekah. Jadi kalau kita ajak kepada benda yang ma'ruf, kita ajak orang melakukan kebaikan, jom solat. Dah masuk waktu, jom solat. Itu adalah dikira sebagai sedekah. Kita dapat pahala yang pertama, dapat pahala amar ma'ruf. Yang kedua, dapat pahala sedekah. Sebab amar ma'ruf, nahi mungkar pun kita dah bahas sebelumnya, ada kuliah khas kita buat 2-3 tahun lepas, 3 bulan lepas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dapat pahala kita buat. Bahkan kita tengok ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i kita, sekiranya waktu solat, kita contoh bangun subuh, kita tengok kawan kita tidur kat sebelah, kita tahu dia ni tak boleh ni, waktu nak habis lah, dia lajak ni, kalau tak kejutkan, wajib kita kejutkan dia. Wajib. Itu amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dapat pahala sedekah, dikira sedekah. Sebab itu kalau kita tengok orang tengah tidur, kita tahu dia tak solat lagi waktu nak habis, ulama Syafi'iyah mengatakan wajib kita kejutkan. Sebab itu termasuk dalam amar ma'ruf, iaitu menyeru kepada kema'rufan, benda-benda baik, dan melakukan amar ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkarin. Sebenarnya wa nahyun 'an munkarin sadaqatun, dan mencegah kemungkaran juga merupakan salah satu sedekah. Itu kita nampak benda tak elok di Facebook dan sebagainya, kita pun tegur benda tersebut, itu merupakan sedekah dan dapat kebaikan. Sebab tu jadi keyboard warrior dan sebagainya, ada kalanya dapat pahala, ada kalanya dapat dosa. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, kita nampak kebatilan, kemungkaran banyak di sana, kemudian kita cegah, maka kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekarang ni ajaran-ajaran sesat ke, ajaran-ajaran yang mana tak mau solat dan sebagainya, semua ada di laman sosial yang menyuruh kepada tidak boleh, tak payah solat dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang berbicara benda-benda ini, orang-orang yang mana mereka ini adalah orang-orang yang mana bercakap benda kita ni tak sampai makam, tak perlu solat. Mereka ni pun belajar agama. Kadang-kadang macam ni, dia mengatakan solat tak wajib sebagainya, kita berhujah dengan mereka. Ada kalanya berhujah ni juga perlu dalam agama. Sebab tu kita dah bahas dah, diam, bukan semua diam baik. Ada kadang-kadang diam tercela. Di mana diam tu tercela? Ketika mana ada kebenaran di depan mata, kita diam, kita sembunyikan sebab kita takut kehilangan pengaruh, kehilangan tertentu, kehilangan dunia. Itu tak boleh kita diam. Sebab tu kita dah bahas hadis di mana Rasulullah menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun qadram al yasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berbicara yang baik ataupun diam. Maksudnya diam ini bukan semua tempat. Tempat mana kemungkaran, benda-benda orang buat mana menyebabkan syirik dan sebagainya, menyebabkan orang mencabar agama, tak boleh kita diam sahaja. Maksudnya kita kena menegakkan hujah di sana. Dan saya pun macam mungkin kita pernah sebutkan sebelum ni, iaitu pernah naik satu kereta dengan kawan sahabat kita, dan dia kata, dia pun mengatakan, dia tanya belajar apa? Cakaplah belajar syariah. Bila sebut syariah, kata tak boleh ni. Sebab syariah tu maksudnya fiqh. Ataupun ada perbezaan lah syariah fiqh kalau kita sebut dalam ni. Maksudnya syariah tu dia bahas tentang fiqh. Sedangkan dia kata tak, kami ni dah dalam lah, batin lah. Maksudnya solat tak payah dah, puasa tak payah dah. Itu memang pernah jumpa orang-orang macam ni. Dan kadang-kadang mereka ni pun aurat tak jaga dan sebagainya, sebab dah makam lain. Saya memang pernah naik sekali kereta dengan mereka, terkejut juga tengok ni, kita kawan dengan kecil dan tengok jadi macam ni. Sebab tu hujah perlu. Kita kena tegakkan hujah, jangan semua tempat kita nak diam tak. Sebab tu kita jangan salah faham hadis tadi. Rasulullah sebut falyakun khaira aw liyasmut. Bukan semua tempat perlu liyasmut. Ada tempat kita kena tegakkan hujah untuk menyebarkan benda-benda dan mengalahkan kebatilan. Sebab itu kita kena berani dan sebagainya. Dan ini hadis yang mana kita sebutkan tadi, bahawa sedekah ni dia banyak. Rasulullah sebut lagi wa fi budai ahadikum sadaqatun, dan bersama isteri, iaitu ataupun bersetubuh dengan isteri, sadaqatun juga termasuk dalam kalangan dalam sedekah, iaitu bersama dengan isteri. Maksudnya sebab itu kita sebut sedekah ni banyak. Dia bukan hanya mengeluarkan harta, walaupun bersama dengan isteri merupakan sedekah. Kemudian sahabat dengar, sahabat pelik. Takkan wa fi budai ahadikum sadaqah, kita bersama dengan isteri pun ataupun bersetubuh dengan isteri pun sedekah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Sebenarnya sahabat tanya, kalau kami letak ataupun kami meletakkan melakukan persubuhan dan sebagainya lah, takkan dapat ajrun, dapat pahala juga.
Kemudian Rasulullah sebut, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika iza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rasulullah kata, kalau kamu buat satu benda, letakkan nafsu di tempat tak elok, itu dapat dosa. Demikian juga kalau kamu letak nafsu kamu di tempat yang elok, kamu dapat pahala. Sebab tu Rasulullah sebut di sini, fi budai ahadikum sadaqah, bersama dengan isteri pun adalah sedekah. Sebab itulah kita selalu dah dengar setengah-setengah orang sebut kalau buat baik dengan isteri merupakan sedekah dan sebagainya, mereka ambil hadis ni lah. Nak cakap konsep sedekah dalam Islam ni luas. Sebab tu hadis kita baca tadi, haqqun ala kulli muslim sadaqah. Setiap orang Islam kena sedekah. Maksudnya sedekah tu luas. Kalau dia tak boleh sedekah dengan harta, dia sedekah dengan benda-benda kita sebut. Dia bertahlil. Maksudnya tahlil sebut la ilaha illallah lah. Bertahmid, bertakbir dan sebagainya. Ataupun dia bersama dengan isteri dia, ataupun bergaul dengan baik lah. Melayan suami isteri dengan baik, melayan kawan dengan baik dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam sedekah yang mana disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Rasulullah juga menyebutkan yu'ainu zal hajati malhuf. Iaitu antara bentuk sedekah juga, bukan hanya kita sekadar macam kita sebut tadi, bukan bertahlil saja tak, bukan bagi harta saja, tapi kita memudahkan urusan orang lain. Dan juga disebutkan ni malhuf, kita tolong orang malhuf. Malhuf ni kita boleh faham kepada dua. Yang pertama, maksudnya kita tolong orang yang mana mazlum, dizalimi. Yang kedua adalah kita tolong orang kesedihan. Sebab tu kalau kita tengok kawan kita bersedih, kita gembirakan dia, fahuwa sadaqah. Itu sedekah Rasulullah sebut. Itu maksud Rasulullah sebut yu'inu zal hajati malhuf, iaitu kita tolong orang yang mana mazlum ataupun orang yang mana malhuf, ataupun samalah maksudnya sedih ataupun dalam keadaan dizalimi. Sebab itu kita gembirakan kawan kita, nampak dia dalam keadaan derita dan sebagainya, kita kena tolong mereka. Kita jangan biarkan mereka bersendirian. Mungkin kita kata jaga tepi kain sendiri, tak, kita kena juga kadang-kadang jaga tepi kain orang juga. Maksudnya kita kena juga ambil tahu urusan saudara kita, saudara seagama kita. Kita tengok dia dalam kesusahan, kita tolong, kita beri bantuan kepada dia. Walaupun kita tengok sebab disebutkan dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan sebagainya, kita menghiburkan saudara kita, mendapat pahala isi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sahabat kita dalam keadaan kesedihan, kita hiburkan dia, untuk gembirakan dia, untuk buang perasaan sedih dan jiwa dia, kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu agama kita ni bukan sekadar kita belajar agama kita serius dan semua, tak. Agama benarkan untuk kita berhibur dan sebagainya, tapi ada limit dan dekat lain dia. Demikian juga kita boleh untuk menghiburkan rakan kita sekiranya dia berada dalam keadaan musibah dan sebagainya. Itu yang mana Rasulullah sebutkanlah hadis-hadis yang kita telah bacakan tadi. Dan seterusnya adalah sekiranya apa kelebihan kita bersedekah, infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu disebutkan di sini, ma min yaumin yusbihu ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Maksudnya tidaklah orang yang mana bersedekah ini, melainkan akan ada malakan. Malakan adalah dua malaikat akan datang di tiap pagi kepada orang sedekah. Malaikat itu akan datang berdoa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Iaitu, ya Allah, berikanlah gantian yang lebih baik ataupun mudahkan rezeki kepada orang yang mana yang berinfak di dalam Allah ni. Malaikat, dua orang malaikat ataupun dua malaikat akan datang, akan mendoakan supaya orang-orang yang mana berinfak di jalan Allah ini diberi ganti yang baik. Kalau kita berinfak di jalan Allah, kita sedekah walaupun nilai yang sedikit, maka malaikat akan doa kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti yang baik ataupun berilah ganti yang mana lebih baik, mudahkan rezeki orang yang mana infak di jalan Allah tu. Malaikat akan datang kepada kita. Macam kita dah sebut dah, kita dah dengar khutbah Jumaat tersebut, kita dengar bahawasanya Allah dan para malaikat berselawat pada Rasulullah, pada Nabi. Kita tahu malaikat adalah tidak melakukan dosa, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa malaikat mustajab. Jadi macam mana kita dapat doa malaikat? Ada banyak cara lah, kita dah sebutkan. Antaranya lepas solat, antara waktu solat kita tunggu dalam keadaan wuduk, kita berzikir kepada Allah dan beribadah. Itu malaikat akan doakan kita. Yang seterusnya, yang kedua, hadis ni kita amalkan. Infak, bagi sedekah dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutuskan malaikat dan mendoakan kepada kita supaya akan dimurahkan rezeki kita. Itu pertama. Yang kedua, wa yaqulu akhar
Allahumma a'ti mumsikan talafa. Maksudnya orang yang mana kedekut, malaikat akan datang juga berdoa. Dia doa apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa, iaitu supaya malaikat akan doa supaya orang tersebut disempitkan rezekinya. Maksudnya rezeki dia ditutup dan sebagainya. Itu. Maksudnya akan ada malaikat datang. Yang pertama, malaikat akan doakan orang-orang yang mana berinfak di jalan Allah. Yang kedua adalah malaikat akan datang, dia doakan keburukan kepada orang-orang yang kedekut. Jadi sebab itulah kita baca hadis ni, kita jangan ada perasaan kikir, kedekut di dalam jiwa kita. Sebab nanti malaikat akan datang kepada kita dan dia akan mendoakan keburukan kita supaya rezeki kita ditutup kalau kita kedekut. Tapi kalau kita berinfak di jalan Allah, ataupun kita belanja kawan ke, kita buat apa-apa belanja family ke, kita buang tabung walaupun sedikit, malaikat akan datang kepada kita dan juga malaikat akan datang dan mendoakan kita seperti mana kita telah sebutkan tadi. Dan hadis yang seterusnya di sini, hadis ni kita dah baca dah banyak kali ketika mana kuliah hari Ahad esok lah, hadis akhir zaman, iaitu la taqumus sa'ah hatta yaksural mal. Tidak akan berlaku kiamat sampailah harta ni banyak sangat, sampai tak ada orang nak terima harta. Itu kita dah sebut ke. Jadi waktu tersebut, waktu akhir zaman, ada yang mana harta terlalu banyak sampai orang nak bersedekah pun tak ada orang dapat terima. Itu sehingga kan waktu tersebut, waktu sujud, orang lebih, satu sujud lebih berharga. Apa maksud hadis tersebut? Iaitu satu sujud lebih berharga dari seisi dunia. Ni kita akan bahaskan esok lah, sebab dia berkenaan hadis akhir zaman, kita akan bicarakan pada hari esok. Dan kita tengok hadis-hadis yang lain disebutkan sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yastatira minan nari walau bisyiqqi tamratin falyaf'al." Iaitu barang siapa yang mana dia nak mengelak daripada ancaman neraka, dia bersungguh-sungguh nak mengelak daripada neraka, ataupun Rasulullah suruh kita jauhlah daripada azab neraka, macam mana kita nak buat? Walau bisyiqqi tamratin falyaf'al. Hendaklah dia berinfak ataupun sedekah walaupun dengan tamar, walaupun setengah tamar saja. Walaupun tamar yang kuantiti sedikit, contoh satu kurma, satu tamar, belah dua. Ada yang kecil tu pun nak infaklah. Walau bisyiqqi tamratin falyaf'al. Rasul sebut falyaf'al, hendaklah lakukan walaupun sikit. Sama juga macam kita ada sikitlah makanan, mungkin ada sekarang. Kita makan-makan tak habis, kita jangan buang dan sebagainya. Kalau ada kucing, bagilah kat dia, dapat juga. Sebab Rasulullah sebut walaupun tamar tu sikit je kuantiti dia. Walaupun tamar tu kalau ada satu kecil tamar, kita belah dua pun, walaupun sikit infak, berikan di jalan Allah. Supaya apa? Supaya dijauhkan daripada azab neraka. Ini sebab itu Rasulullah bersungguh-sungguh berpesan kepada kita agar kita benar-benar menjauhkan api neraka. Jadi kita dapat ambil kesimpulan hadis-hadis yang sahih Muslim yang kita sebutkan tadi, bahawasanya sekiranya kita berinfak di jalan Allah ataupun kita bersedekah, melakukan kebaikan, belanja sesiapa sahaja pun di atas jalan kebaikan, yang adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan kita daripada azab api neraka. Itu. Jika kita infak walaupun nilainya sikit, tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekah ni, kita nampak sikit adalah nilai di sisi kita. Mungkin kalau kita contoh ambil duit, kita tengok ada sikit dah, ada berapa ringgit dah, 2-3 ringgit. Di sisi manusia memang sikit, tapi di sisi Allah mungkin dia besar. Sebab apa? Sebab kita buat ibadah ni bukan nak dapat keredaan manusia, tak. Kita dapat keredaan Allah. Sama duit raya. Duit raya kita nak bagi, jangan malulah walaupun sikit. Setengah orang dia segan nak bagi sikit sebagainya. Kemudian dia pun tak bagi langsung. Tak bagi walaupun sikit. Bagi maksudnya bukanlah wajib bagi duit raya, tak. Maksudnya apa-apa infak lah selepas ni. Apa-apa infak walaupun sedikit, kita beri benda-benda tersebut. Supaya apa? Sebab hadis sebut ni kita tengok, walaupun bagi sedikit, tetap akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu hadis dalam Sahih Muslim. Dan hadis dalam Sahih Muslim berkenaan infak, dia ada banyak, tapi kita tidak akan bicarakan semualah hadis-hadis berkenaan ini. Seterusnya kita akan masuk pada buku yang mana yang mungkin boleh beli pada Abu Talhah lah, buku ni tentang cerdas dalam bersedekah. Okey, lagi kita masuk. Bismillah.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan bahawasanya la hasad illa fisnatain. Tidak ada hasad dalam agama kita ini illa fisnatain, melainkan pada dua perkara. Macam kita sebutlah, ini adalah ghibtah, dibenarkan. Maksudnya kita tak boleh nak rasa dengki, ataupun kita tak boleh dengki dalam agama ni. Memang agama melarang perasaan hasad. Tapi Rasulullah sebut la hasad illa fisnatain. Tidak ada hasad dalam agama melainkan pada dua tempat sahaja. Yang pertama adalah rajulun atahullah malan, iaitu seorang lelaki yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia nikmat harta. Allah bagi kat dia harta, kemudian dia berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membelanjakan ke arah kebaikan. Kalau kat orang ni kita nak rasa ghibtah, nak rasa jealous, tak apa. Maksudnya jealous macam mana? Kita tengok dia ni banyak harta, kemudian rajin infak pula, kita berasa nak tiru dia buat. Itu tak apa. Jadi nak cakapnya, agama tidak melarang harta. Tetapi sekiranya kita menggunakan harta dengan jalan baik, itu lebih mulia. Sebab tu kita tengok sahabat-sahabat Uthman bin Affan dan sebagainya, kita tengok mereka tu sahabat yang sangat kaya dan sebagainya. Maksudnya agama tidak memusuhi perkara-perkara ini. Sebab itulah Rasulullah sebutkan la hasad illa fisnatain. Tidak ada perasaan ghibtah. Maksudnya ghibtah ni boleh dalam keadaan dua benda ini, iaitu untuk orang yang mana dia ada duit dan dia membelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang dibenarkan. Tetapi jika seseorang itu dia ada duit, tetapi dia menggunakan ke arah ataupun dia kedekut, itu agama melarang benda ini. Sebab tu Allah sebut wa innahu lihubbil khairi la syadid, iaitu orang-orang yang mana dia mencintai harta sangat, dia mencintai harta sehingga menyebabkan dia bakhil. Lihubbil khair, khair di sini adalah amwal, mal. Dia cinta sangat kepada harta, syadid dengan syadid. Syadid itu adalah maksud dahsyat. Ada orang yang mana dia cinta kepada harta sehingga menyebabkan dia menjadi kedekut. Dia tak mau dah harta dia ada ni semakin nak bertambah. Sehingga kan kalau dia rasa keluarkan harta ni, dia rasa macam harta berkurang. Orang yang beriman, walaupun kita infakkan harta yang kita ada, kita tetapkan rasa harta tersebut bertambah. Jika tidak bertambah di dunia, dia akan bertambah di akhirat kelak. Itu harta. Tetapi kita kena ketahui, macam kita telah sebutkan tadi, walaupun ada harta, kita kena infak ataupun buat untuk diri kita terlebih dahulu. Kemudian keluarga lah sekali, barulah untuk perkara-perkara yang lain. Sebab harta ni merupakan ujian buat kita. Yang seterusnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, iaitu dan dia memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Maksudnya harta-harta yang kita ada ini kita kena berkongsi dengan orang-orang lain, terutamanya dengan kerabat kita. Kita sebut dah tadi, dan hadis-hadis sebelum ni pun kita telah bahaskan kelebihan kita memberikan harta kepada family kita, kepada ahli keluarga. Itu adalah pahala yang besar jika kita akan dapat ajrun a'zamuha ajrun, iaitu dapat pahala yang mana sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan ini. Kita juga akan bahaskan sekejap lagi berkenaan sedekah ni, nak bagi secara terang-terangan ataupun secara tertutup. Sebenarnya sedekah ni bukan kesemuanya secara tertutup tu baik, dan bukan kesemuanya secara terbuka tu keji. Dia ada tempat-tempat dia. Kita akan bahaskan sekejap lagi sedekah. Sebab setengah orang kita tengok bila ada sahabat-sahabat kita dia infak di laman sosial, dia bagi sumbangan, ada orang kata riak ni, kena sembunyi. Tak, sedekah ni dia ada dua. Dan Quran menyebut benda ni, hadis-hadis pun boleh ada sebutkan, mengisyaratkan sedekah ni secara terbuka pun boleh. Kita akan bahaskan berkenaan perkara tersebut kejap lagi. Dan Rasulullah menyebutkan riwayat Muslim, ma naqasat sadaqatun min mal. Maksudnya sedekah ini kita keluarkan duit, ma naqasat, tidak akan mengurangkan harta kita. Harta kita tidak akan berkurang sekiranya kita membelanjakan ia di jalan yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dia dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab itu susah kita nak percaya. Sebab harta adalah benda yang kita sayang dan cinta. Sebab tu jadi kita dah baca ayat tadi. Dia ada setengah orang yang mana mencintai harta tu dengan syadid, Allah sebut dalam Quran. Dengan betul-betul dia sayang dan cinta, sehingga menyebabkan dia berada dalam keadaan kedekut. Dan benda yang cinta susah untuk kita lepaskan. Benda yang manusia sayang dan cinta nak lepaskan sangat susah. Sebab itulah Rasulullah dah sebut dalam riwayat Muslim tu, sedekah ni tidak akan menaqasat, tidak akan mengurangkan harta. Maksudnya Rasulullah memang nak galakkan umat Islam bersedekah.
Sebab apa Rasulullah sebut macam tu? Sebab kita tahu fitrah manusia, benda kita cinta dan sayang, kita sangat susah untuk melepaskan daripada kesemua benda-benda tersebut. Ini hadis-hadis yang kita baca ni adalah motivasi kepada kita supaya kita dalam keadaan berinfak ni kita sentiasa bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi kelebihan bersedekah? Dalam hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan sebagainya, dan terdapat perbahasan sanad lah dalam hadis itu. Iaitu Rasulullah menyebutkan da'u mardakum bisadaqah. Iaitu da'u mardakum bisadaqah. Hendaklah kamu ubati penyakit ataupun orang sakit yang ada itu bisadaqah. Sakit yang kita ada ni da'u, berubat dengan sedekah. Maksudnya kita dah sebutlah ada perbahasan sanad dalam hadis ni. Jika kita berinfak di jalan Allah, kita bersedekah, maka perkara ini dapat menyebabkan sakit kita tu dia akan berkurang dan sebagainya. Dan kalau kita tengok kisah para salafus soleh, memang banyak benda-benda ni berlaku. Iaitu bila mana mereka bersedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan penyakit dari sisi mereka. Sebab tu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, infak sedekah ni dapat menyebabkan seseorang itu terlepas daripada bala. Imam Ibn Qayyim sebut walau fajir. Fajir tu siapa? Kaki maksiat, orang buat dosa. Imam Ibn Qayyim sebut orang yang buat dosa, walaupun sedekah tu datang dari orang yang buat dosa, Ibn Qayyim kata orang kafir, tapi kalau dia bersedekah maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengelakkan dia daripada bala yang akan datang. Maksudnya kalau orang kafir yang melakukan sedekah, mungkin Allah akan bagi hidayah kepada dia. Dan kalau orang-orang Muslim, walaupun dia fajir, dia buat dosa, Allah akan uruskan ataupun Allah akan selamat daripada musibah. Sebab tu kelebihan sedekah ni banyak. Ibn Qayyim sebutkan benda ini, Ibn Taimiyah sebutkan benda ni, sebagai banyak para ulama menyebutkan perkara tersebut. Itu sedekah dapat menolak bala. Sebab itulah hadis kita sebutkan dari riwayat Abu Daud tadi, dawu mardakum bisadaqah. Ubatilah orang yang sakit atau penyakit yang ada pada golongan kamu ni dengan melakukan infak, sedekah dan sebagainya. Abdullah bin Mubarak, dia Amirul Mukminin fil hadis. Dalam hadis yang besar lah Ibn Mubarak ni, iaitu dia didatangi oleh seseorang yang mana dia ada sakit bisul yang besar. Dia ada sakit bisul yang besar. Saya baca kisah Abdullah bin Mubarak ni ketika masih tengah demam campak 2 tahun lepas. Waktu tu bulan puasa, demam campak. Kira tak pergi kelas lah, demam campak. Yang kita pun baca kisah ni, baca hadis-hadis ni, dawu mardakum bisadaqah, demam campak, kita tahu lah akan penuh muka kita dengan macam-macam benda, dengan parut dan sebagainya. Bila baca kisah Abdullah bin Mubarak ni dan baca hadis ni, bila beramal bila ni, alhamdulillah benda ni terjadi. Memang betul apa yang mana Rasulullah sebutkan ini. Lepas mana kita praktikkan hadis tersebut, memang Allah akan menyembuhkan kita dengan cepat. Abdullah bin Mubarak bila mengisahkan, ada seorang lelaki datang kepada dia. Lelaki ni ada bisul yang sangat besar. Lelaki ni dia menghadapi musibah ni setelah 4-5 tahun. Bayangkan 4-5 tahun pergi kepada tabib, pergi kepada doktor, banyak doktor, tak selesai dengan masalah dia. Maksudnya dia pergi jumpa lah mana-mana ubat, mana-mana doktor, tapi tak selesai masalah dia. Akhir kali dia pun bertemu dengan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak menyuruh dia infak, bersedekah. Selepas dia sedekah, alhamdulillah dengan izin Allah, penyakit dia tu sembuh. Bisul dia tu pun semakin berkurang dan hilang akhirnya. Nak cakapnya, memang banyak kisah-kisah salaf. Kalau kita tengok dalam kitab Sahih wa Taghrib dan sebagainya, para salaf bila mana mereka ada penyakit, ada sakit, mereka infak harta mereka akan, penyakit tersebut akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Memang banyak kisah-kisah tersebut, dan kita takkan bacalah kisah-kisah sebut pada malam ni. Nak cakapnya hadis ini, walaupun tidak menafikan ada kritikan sanad pada sanadnya, tapi tajribah pengalaman para ulama terdahulu memang banyak telah terjadi. Iaitu sekiranya kita bersedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita, akan mempermudahkan urusan kita, dan akan menyembuhkan penyakit yang kita ada. Sebab tu siapa yang mana dilanda penyakit dan sebagainya, banyakkan berinfak, banyakkan bersedekah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Tengok kita lain. Banyak para ulama menceritakan kisah-kisah berlaku pada zaman terdahulu berkenaan fadilat ataupun kelebihan bersedekah ini. Dan seterusnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Dan ayat lain adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, anfiqu mimma razaqnakum, iaitu berinfaklah
Mimma razaqnakum, daripada apa yang kami berikan kepada kamu. Daripada apa yang kami rezekikan, razaqnakum, kami rezekikan kepada kamu. Nak cakapnya apa? Allah suruh kita berinfak dengan apa harta yang Allah bagi kepada kita. Rezeki yang Allah bagi kepada kita. Poinnya apa? Tengok ayat ni. Rezeki yang Allah bagi kat kita, yang kami rezekikan kepada kamu. Maksudnya, segala rezeki yang mana Allah bagi kat kita ini adalah bukan hasil kita sendiri, tetapi itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah pinjamkan sementara kepada kita. Maksudnya ia tidak kekal. Sebab tu macam kita sebutkan tadi, bila kita ingat ayat ni, maka kita pun akan berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kongsi rezeki kita dengan orang lain. Sebab rezeki yang kita ada ni, Allah yang rezekikan pada kamu. Allah kata, kami rezekikan pada kamu. Jadi bila kita ingat ayat-ayat Al-Quran ni, maka harta yang kita ada, kita tidak akan merasa besar dengan apa yang kita ada. Sebab kita sedar semua ni hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita semua ni akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ketahui juga, di akhirat kelak, orang yang mana miskin, dia lebih cepat penghisaban dia daripada orang yang mana kaya. Sebab orang kaya dia akan dihisap banyak dengan harta apa yang dia lakukan. Tapi bukan bermakna orang kaya itu orang kecil, tak. Sebab kita sebut dah, agama juga ada memuji orang-orang yang menggunakan harta ke arah kebaikan. Banyak, tak ada masalah. Tetapi sekiranya seseorang itu dia kaya tapi tidak menggunakan hartanya ke jalan yang baik, maka dia akan dihisap panjang di akhirat kelak. Sebab tu kita lihat sekarang dalam masyarakat kita, infak ni banyak berjalan. Kita lihat tempat di Baitul Salam ni pun, kita pun ada banyak, di sini pun ada banyak orang yang menginfakkan harta. Waktu kuliah-kuliah itu ada banyak orang infakkan harta ataupun bulanan dan sebagainya. Dan di sini benda-benda ni, sewa dan sebagainya ataupun benda semua ni, semuanya benda orang awam. Ataupun nak bayar bil-bil apa, semuanya adalah infak orang ramai. Dia bukanlah pertubuhan tertentu. Sama dengan tahfiz-tahfiz lain. Tahfiz-tahfiz nak benda masjid, semua itu adalah hasil infak orang ramai. Maksudnya fenomena infak, bersedekah di jalan Allah ni memang semakin banyak dan memang patut diteruskan dalam masyarakat. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau seseorang itu dia berinfak, kemudian dia infak, lepas tu tiba-tiba dapat kat orang yang tak betul, dapat kat orang jahat, macam mana? Dalam Sahih Muslim ada disebutkan tentang benda ni, iaitu Imam Muslim ada meriwayatkan hadis yang mana Rasulullah menceritakan ada seorang hamba Allah, dia nak infakkan harta. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Kemudian dia tak tahu nak bagi harta, dia terinfak kat orang kaya. Dia bagi kat orang kaya, tak ada dia apa lah. Orang kaya memang dah banyak duit dah. Kemudian dia pun cari lagi nak infak. Tiba-tiba dia terinfak dekat penzina, pelacur. Maksudnya bagi kat pelacur sampai heboh masyarakat. Dia ni bagi infak kat pelacur, tak elok dia ni. Adakah dia dapat pahala pun sebaliknya? Mula-mula okey, dia ni ada duit, dia tak kaya mana, dia nak bagi infak. Tiba-tiba dia terinfak kat orang kaya pertama. Selepas itu, dia tersilap, dia terinfak pula dekat pelacur, kat orang wanita penzina. Adakah dia dapat pahala pun ataupun tidak? Dalam hadis ini menyebutkan dia tak dapat pahala. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang mana pertama Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu didasari dengan niat. Kita akan dapat apa yang kita niatkan. Sebab tu dia niat itu adalah nak bagi infak. Dia tak tahu perempuan tu penzina ke pelacur, dia bagi. Sama juga macam kita, kalau kita orang nak bagi apa-apa ke, ataupun kita nak infak dan sebagainya, sekiranya kita bagi infak, kemudian tiba-tiba kita tengok dia ni menipu, dia menipu tu dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi kita, adakah kita rasa aku dah bagi ni tak dapat pahala ni, dia guna untuk jalan benda tak elok? Tak, kita tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat jahat, dia guna duit tu adalah urusan dia dengan Allah, dia berdosa. Dia berdosa dengan Allah, dia juga bersalah dengan kita sebab dia menipu. Tapi kita dapat pahala dari atas infak tersebut, kita dapat pahala. Kalau dia guna duit tu, dia pergi buat kasino dan sebagainya, kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu dia akan buat benda tu, kita juga berdosa. Tapi kalau kita bagi, contoh kita tengok orang tepi jalan, dia minta sedekah dan sebagainya, kita bagi duit. Tiba-tiba lepas tu tengok, dia pergi beli rokok, dia beli dadah sebagainya. Kita dapat pahala ke dosa? Kita dapat pahala sebab niat kita baik. Kita tak tahu dia buat benda tak elok tersebut, contoh. Tapi kalau kita tahu memang dia buat kejahatan, tak boleh kita bagi sedekah kepada dia. Sebab Allah sebut, wala ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong di atas kerosakan dan buat dosa ni. Pemusuhan tak boleh, buat dosa tak boleh. Kita tahu dia memang nak guna duit tu buat jahat, haram untuk kita bagi infak kat dia. Tapi kalau kita tak tahu, kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu
Kita jangan rasa resah dan gelisah lah. Bila mana kita infak, tiba-tiba tengok, dia ni tak betul, dia menipu. Tak. Kita tetap akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana di akhirat kelak nanti. Itu. Dan juga kita kena ketahui, disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, orang-orang yang mana yang meninggal dunia, yang mati, sekiranya mereka diberi kesempatan untuk hidup, mereka akan minta kepada Allah untuk hidup. Apa mereka akan minta? Mereka akan minta untuk sedekah. Itu. Bukan mereka minta untuk solat ke apa. Ayat lain adalah minta untuk buat kebaikan yang lain. Tapi dalam ayat tersebut, orang-orang yang mana dah Allah nak ambil nyawa mereka, mereka minta untuk hidup untuk berinfak bersedekah. Itu orang mati. Kalau Allah bagi kat aku peluang, aku akan nak bersedekah. Sebab apa? Sebab sedekah ni adalah pahala amalan yang sangat besar dalam agama. Sampai dia minta bila dia nak hidup balik untuk sedekah. Kita sekarang mesti hidup. Kita tak rasa benda ni. Tapi sekiranya kita mati, kalau Allah hidupkan kita walaupun 5 saat, kita akan melakukan kebaikan. Kita akan melakukan kebaikan walaupun 5 saat. Sebab tu ayat Al-Quran ni panjang perbahasannya. Bahkan perbahasan i'rab dia pun panjang juga. Sebab dia ada orientalis mengkritik berdasarkan ayat ni. Apa ayat tu saya tak ingat. Tapi kalau tengok orientalis mengkritik ayat ni lahan, dia kata ada sudut nahu. Maksudnya mereka mengatakan ayat ni ada grammar yang salah, tapi sebenarnya tidak. Nak cakapnya bahawasanya orang yang mana yang telah mati, mereka kalau dihidupkan semula, mereka akan berinfak. Itu yang mereka akan buat dulu. Sebab itu kita yang hidup sekarang ni, buatlah kebaikan. Apa yang ada, infaklah. Itu yang kita kena lakukan. Yang seterusnya kita akan bahaskan adalah, lihat apa hadis tersebut. Ada hadis yang lain yang menceritakan orang yang mana dia berinfak harta ni, dia berinfak pun dia ada orang kata dia riak. Itu yang mana berlaku dalam masyarakat kita apa selalu lah. Ini adalah kata-kata orang munafik. Dalam hadis riwayat Muslim ini, ada sahabat yang mana berinfak di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat ni dia infak sikit, seorang lagi dia infak banyak. Kemudian orang munafik mengatakan, dia ni riak ni, dia ni infak sebab riak. Benda ni ada tak kita tengok di dalam sosial kita? Ada kadang-kadang. Dan ini adalah perkataan orang munafik pada zaman dahulu. Orang munafik bila tengok orang berinfak di dalam Allah, dia akan kata, dia ni riak ni, tak betul ni, Allah tak terima amalan dia. Sebab tu terima tak terima amalan ni, kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab benda ni dia berkenaan hati. Kita manusia tidak dapat baca hati orang. Bahkan kalau bolehlah nanti lihat, boleh buka dalam Sahih Muslim, memang ada hadis berkenaan bab ini. Iaitu ada sahabat A yang mana dia infak harta sikit, kemudian yang B pula dia infak banyak. Kemudian orang munafik kata, dia ni riak ni, dia ni Allah tak terima dia infak sebab riak. Berdasarkan hadis ni, apa kita dapat? Kita dapat yang pertama, infaklah walaupun sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan riak ataupun tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kita jangan sibukkan diri, kita sibukkan dengan hati kita. Hadis-hadis berkenaan riak, hadis-hadis berkenaan ikhlas, itu cantik sekiranya kita gunakan untuk diri kita. Tapi dia akan menjadi musibah sekiranya kita guna untuk judge orang lain. Kalau kita guna hadis tentang riak, hadis tentang ikhlas ni untuk kita nilai orang lain, maka hati kita yang akan problem lepas tu. Sebab apa? Sebab kita su'uzon dengan orang, kita sangka buruk. Tapi kalau kita gunakan untuk diri kita hadis tentang ikhlas, maka kita akan hidup dalam keadaan tenang dan bahagia. Sebab itulah antara ciri orang munafik dalam hadis ni sebut, dia terlalu mudah untuk menyebutkan orang ni riak, orang ni tak ikhlas, orang ni cari kemasyhuran, orang ni cari ni. Tak boleh macam tu. Sebab itu termasuk ciri-ciri yang mana sifat mazmumah. Sebab kita tak boleh tengok kemudahan sebab orang lain dapat nikmat. Ini antara perkara yang mana dilarang kepada kita. Seterusnya adalah Rasulullah bersabda, as-sadaqatu burhan. Sedekah ni adalah burhan. Burhan tu apa? Burhan itu adalah maksudnya bukti. Sedekah ni Rasulullah menyebutkan dia adalah bukti menunjukkan kita orang beriman. Itu. Kalau kita ni orang beriman, buktinya apa? As-sadaqah. Burhan. Kalau kita termasuk dalam kes mahkamah ke apa-apa ke, benda yang penting adalah bukti. Sama juga nak membuktikan keimanan kita apa? Salah satunya adalah as-sadaqah. Rasulullah sebut.
Sedekahlah membuktikan, menunjukkan kita antara orang yang beriman. Sebab itu, kalau ada harta yang mana Allah berikan kepada kita, Allah rezekikan kepada kita, buktikan kita orang beriman, iaitu kita menggunakan ke arah yang baik. Ini salah satunya. Okey, sekarang kita masuk pada apa yang kita bicarakan tadi. Berkenaan apa? Berkenaan kita nak infak ni, nak sedekah secara sembunyi ataupun nak sedekah secara boleh secara terbuka. Macam mana kita nak buat benda ini? Hal ini kita tengok ada ayat Al-Quran, Allah menyebutkan kedua-duanya. Yang pertamanya Allah menyebutkan fani'immahi. Maksudnya sedekah dengan cara yang terbuka ni elok, baik. Fani'immahi. Boleh, tak ada masalah. Sebab itu kita jangan sesekali bila tengok sahabat kita post gambar di Facebook menyampaikan sumbangan benda sekian-sekian, dia ni riak ni, sedekah kena tutup. Tak, jangan kata macam tu. Sebab sedekah ada caranya, ada kalanya boleh juga secara terbuka. Ini pertama. Kita akan sebut lagi sedekah secara tertutup berada. Sekarang kita sebut pandangan pertama dulu yang mengatakan sedekah boleh secara terbuka. Berdasarkan ayat tadi, fa ni'mahi. Berdasarkan ayat ini, Al-Imam Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi ketika dia mensyarahkan hadis ayat ini, menafsirkan ayat ini, Imam Al-Maraghi mengatakan ayat ini menunjukkan sekiranya kita berinfak, kenapa Allah sebut boleh secara terbuka dan Allah sebut dia adalah cara yang benda yang baik. Kerana apa? Kerana bila mana kita menunjukkan sedekah kita kepada orang lain pun akan tengok perbuatan kita, dia pun akan sedekah. Maka kita telah menunjukkan kepada kebaikan, dia pun akan buat benda tersebut. Macam kita sebutlah, bi'ah tu penting, suasana tu penting. Kalau suasana tu, saya selalu bagi contoh, saya sebut, kalau dia tahfiz dan sebagainya, saya bagi contoh kat mereka, budak-budak tu. Cuba bayangkan, kalau semua kat sini, ataupun kat tahfiz tu lah, semua kita baca Quran, rasa-rasanya, ada tak kawan sebelah nak sembang? Tak ada kawan nak sembang kalau semua pegang Quran baca. Tapi kalau start, kalau 20 pelajar, 15 orang pelajar sembang tak baca Quran. Rasanya 5 lagi baki tu akan ikut sembang atau baca Quran. Mesti akan sembang sekali, dia akan ikut suasana. Sama juga macam suasana infak dan sedekah ni. Jika masyarakat, suasana infak dan masyarakat ni, sedekah ni berluasa, maksudnya ramai orang berinfak, maka kita pun akan ikut benda itu. Kita akan lakukan. Sebab itulah, ini maksud Imam Al-Maraghi. Kalau kita bersedekah secara terbuka, maka maksudnya kita pun akan, maksudnya ibaratkan kita mengajak orang lain sama untuk lakukan kebaikan. Sebab itu Rasulullah telah menyebutkan, man dalla ala khairin, siapa yang mana dia menyeru kepada kebaikan, falahu mislu ajri kafa'ilihi, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang buat. Maksudnya kalau kita ajak buat kebaikan, kita update poster, malam ni ada kuliah, orang main, kita dapat pahala. Malam ni ada kuliah, orang tengok live, kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita menjadi ejen menyebarkan kebaikan. Sama juga macam sedekah. Itu maksud fani'immahi, iaitu sedekah secara terbuka yang pertama juga mendapat pahala di sisi Allah. Bahkan kita tengok zaman sekarang banyak sedekah yang mana ataupun banyak NGO yang menipu. Jadi sebab itulah kenapa mereka buat secara terbuka, ataupun ada sahabat-sahabat NGO kita, dia sedekah bila sampai ke infak mereka buat terbuka, adalah kerana bukan riak, tapi nak menunjukkan kepercayaan kepada masyarakat. Kita pun tahu banyak isu setengah tempat yang mana mereka tipu dalam menyumbang, memberi sumbangan ni, agih tak betul dan sebagainya. Sebab tu sahabat-sahabat kita, mereka bila mana buat sumbangan, mereka akan buat secara terbuka. Sebab nak bagi tahu kat penginfak ni bahawa harta yang mereka infakkan itu telah digunakan ke jalan yang baik. Maksudnya sebab itu kita jangan kata mereka riak, tak. Sebab mereka nak menunjukkan bahawa duit yang mereka gunakan itu disalurkan ke jalan yang benar. Jadi tak salah. Mengikut ayat fani'immahi, tadi ayat ini menunjukkan boleh kita nak berinfak secara terbuka. Itu pertama. Dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan fahuwa khairul lakum, iaitu sedekah secara tertutup sembunyi, fahuwa khairul lakum, itu lagi baik. Okay. Tadi pertama Allah sebut fani'immahi, itu okey, bagus, sedekah terbuka. Yang kedua pula berkenaan sedekah secara tertutup, fahuwa khairul lakum, ini lagi baik. Sedekah secara tertutup ini lebih baik. Maksudnya cara terbaik untuk sedekah adalah kita menutupi sedekah tersebut. Kerana apa? Untuk menjaga hati kita. Kadang-kadang ada mungkin kita rasa mudah digoda oleh syaitan. Mungkin kalau kita sedekah secara terbuka, syaitan kata, ni mesti orang tengok aku sedekah ni, mesti orang puji aku baik ni. Itu takut syaitan menggoda kita. Sebab itulah Allah sebut fahuwa khairul lakum, sedekah secara tertutup lebih baik. Itu yang kedua. Bahkan dalam hadis yang lain,
Hadis yang kita tahu tentang 7 orang yang mana akan mendapat zil, akan mendapat perlindungan di akhirat nanti, yang mana tidak ada perlindungan di sana, tidak ada bumbung di sana, tapi 7 golongan ni je akan dapat. Salah satunya adalah golongan yang mana bersedekah, mereka berinfakkan harta mereka di jalan Allah, la ta'lam shimaluhu, walaupun mereka bagi infak, la ta'lam shimaluhu, tangan kiri dia tak tahu. Dia infak dengan tangan kanan, tangan kiri dia pun tak tahu. Maksudnya apa? Dia buat itu secara tertutup dan sembunyi-sembunyi. Maksudnya dia infak ni memang dia tak tunjuk ke orang pun. Itu golongan yang mana dia berinfak dalam keadaan tak tunjuk ke orang secara sembunyi, termasuk dalam golongan salah satu yang akan dinaungi di akhirat kelak. 7 golongan itu termasuk la ta'lama shimaluhu. Dia sedekah dalam keadaan tangan kiri dia pun tak tahu. Ada setengah ulama ketika mensyarahkan hadis ni, apa maksud hadis ni? Maksudnya adalah, contohnya ketika contoh solat Jumaat dan sebagainya, ataupun di waktu-waktu lain lah, lepas solat Jumaat ke, ataupun di mana-mana ke, bila mana ada tabung lalu depan kita, lebih baik waktu lepas solat Jumaat lah, waktu khutbah tak apa elok, dia selup tangan dia, tak tengok apa-apa, terus letak tanpa dia tengok. Itu maksud setengah ulama menafsirkan la ta'lam shimaluhu, dia berinfak dalam keadaan tangan kiri dia tak tahu. Maksudnya dia ambil berapa tak kisahlah, ambil letak apa yang ada letak tanpa dia tahu nilai. Itu salah satu para ulama, guru-guru kami menafsirkan macam tu disebutkan. Tapi yang benarnya adalah ikhlas lah nak cakap hadis ni. Nilai berapa tak kisah, tapi nak cakapnya dia berinfak secara ikhlas. Seterusnya Allah juga menyebutkan Quran, infak juga ada yang orang berinfak secara sirron, secara sir tu sembunyi-sembunyi, maksudnya dia tersembunyi. Yang kedua wa'ala niyatan, iaitu secara terbuka. Maksudnya Quran sebutkan kedua-dua. Infak secara terbuka ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan infak secara tertutup pun ada. Jadi selepas ni, bila kita dah tahu benda ni, kita janganlah terlalu mudah mengatakan kalau ada sahabat kita dia infak secara terbuka, dia ni riak ni. Tak, jangan. Dia buat macam tu sebab ada juga hujah dan dalil dia. Tapi kalau ada sahabat yang mana yang sedekah secara tertutup, fahuwa khairun lakum, Allah kata itu lebih baik. Maka dua-duanya ada disebut di dalam Al-Quran dan ada disebut juga oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Sebab tu ada kalanya buat dengan terbuka, benda terbuka ni, niat kita nak mengajak orang ke arah kebaikan sebenarnya, bukan kita nak riak dan sebagainya. Contohnya, kenapa, cuba tanya diri kita masing-masing, ingat balik macam mana kita boleh tahu pengajian-pengajian, tempat pengajian ilmu dan sebagainya. Macam mana kita tahu asatizah tertentu, tempat-tempat kuliah tertentu. Kita tahu melalui laman sosial. Macam mana kita tahu? Sebab kawan-kawan kita pergi kuliah, dia update ada kuliah tempat tertentu. Kadang-kadang mungkin dia selfie dengan asatizah dan sebagainya, orang pun akan kenal. Sebab tu saya kuranglah bersetuju kalau setengah orang yang tulis di laman sosial mengatakan siapa yang suka selfie di majlis ilmu ni, itu tanda ilmu tak berkat sebenarnya. Saya tak kurang bersetuju benda-benda tersebut. Sebab apa? Benda-benda tersebut, kalau orang yang uruskan kuliah dia tahulah, itu sebenarnya salah satu cara ataupun nak promosi orang datang ke kuliah dan sebagainya, nak cakap di sana ada pengajian dan sebagainya, bukan dia riak dan sebagainya. Sebab itu kita jangan terlalu mudah untuk kita judge orang lain berkenaan masalah-masalah ni. Sebab ada kalanya kita buat untuk mengajak orang kepada kebaikan. Macam hadis saya baca tadi, man dalla ala khairin falahu ajrun, atau falahu, dia akan dapat pahala seperti mana kafa'ilihi, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang buat. Sebab itu kita kena jaga hati kita dalam permasalahan ini. Seterusnya, antara kelebihan orang yang bersedekah adalah walahum yahzanun, dia tidak akan dilanda kesedihan. Itu Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang mana bersedekah walahum yahzanun, kesedihan tidak akan berada di dalam jiwa dia. Kenapa? Dalam kehidupan ini, apa yang manusia perlukan adalah manusia perlukan kebahagiaan. Itu yang manusia nak. Mungkin ada orang yang mana dia dapat pasangan yang mana yang cantik, pasangan yang handsome, tapi mungkin pasangan dia tersebut curang, dia tidak mendapat kebahagiaan. Ada pula orang yang merasakan bahawa mungkin rumah dia besar, itu kebahagiaan, tapi dia tidak dapat tidur nyenyak pun di dalam rumah yang besar tersebut. Sebab itulah yang mana manusia nak dalam kehidupan kita dijauhkan dari kesedihan dan mendapat kebahagiaan. Apa cara dia? Allah sebut dalam Quran, walahum yahzanun, iaitu orang-orang yang mana berinfakkan harta mereka, orang yang bersedekah, maka Allah akan pelihara hati dia, Allah akan memelihara kalbu dia daripada dilanda kesedihan yang dapat menyebabkan dia jauh daripada agama. Itu antara perkara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Dan seterusnya, apa sedekah yang mana yang terbaik antara sedekah yang baik? Iaitu Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu tasaddaq, kita menginfakkan harta, bersedekah, wa anta sahihun syahihun, iaitu sedekah wa anta sahihun syahihun. Apa maksud dia? Maksudnya adalah bersedekah dalam keadaan kita dalam keadaan sahihun. Sahihun itu adalah maksudnya dalam keadaan senang. Syahihun adalah dalam keadaan kedekut. Apa maksud Rasulullah cakap ni? Maksudnya adalah sedekah yang afdal, sedekah yang terbaik, antara sedekah yang terbaik dalam keadaan anta sahihun syahihun. Yang pertama, kita dalam keadaan senang, lapang, ada duit. Syahih adalah dalam keadaan kedekut, ada rasa macam tamak sikit dalam hati kita. Kenapa? Manusia ni dia akan rasa liat nak berinfak, bukan waktu tak ada duit, tapi waktu ada duit. Waktu ada duit dia rasa sayang lah, nak keluar ni ada dah. Contoh kita nak kumpul duit nak 4,000 dan sebagainya. Dah sampai dah 4,000 tu, rasa nak infak pun RM10 pun rasa berat dah. Sebab tu Rasulullah dah cakap dah, sedekah yang afdal sahihun, dalam keadaan senang. Dan bukan senang je, syahihun, dalam keadaan senang, dah senang, tapi dalam keadaan rasa kedekut. Ada rasa macam malas nak sedekah. Itulah sedekah yang baik Rasulullah sebut. Itu waktu yang mana baik, sebab kita berlawan dengan jiwa kita waktu tu. Jiwa tu kata kedekut, tak maulah sedekah ni, tapi kita tetap lawan juga. Kita keluarkan juga walaupun RM5, RM10 dan sebagainya, tetap kita keluarkan. Sebab tu kita dah baca dah hadis awal tadi, sedekah ni jangan kira nilai. Walaupun tamar yang sedikit je pun Rasulullah sebut, keluarkan. Falyaf'al, Rasulullah sebut tadi. Walaupun sedikit, keluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, infakkan harta. Dan juga kita tengok di sini, ada juga di program hujung-hujung minggu kadang-kadang ada infak buku-buku. Kita infakkan duit. Kalau ada buka, saudara-saudara kita buka kitab-kitab sekian untuk diinfak, kita infakkan duit. RM5 ke, RM10 kan dan sebagainya. Itu semua adalah untuk manfaat. Macam kita dah sebut dah, infak buku ni pahala sangat besar. Kalau asatizah mana-mana guna ke, talibul ilmi mana-mana guna ke, dia manfaat bila kitab-kitab tersebut, kita dapat pahala, kita infak. Sebab itulah banyakkan melakukan amalan-amalan yang menyebabkan kebaikan melanda dalam diri kita, dan juga kebaikan itu melanda masyarakat kita. Contoh lainnya adalah banner-banner tersebut. Contohnya banting, zikir solat tersebut. Kalau kita gantung di tempat yang baik, gantung di surau-surau, kita gantung di masjid-jabat, maka setiap orang yang baca itu, kita akan dapat pahala walaupun kita mati dah. Sebab tu kita ketahui antara mana amalan sekiranya kita mati yang akan terus berterusan adalah kita infak. Selain daripada ilmu, kita infak, sedekah kita. Sedekatun jariyah yang Rasulullah sebut. Kita melakukan sedekah kita, maka Allah akan tetap mengalirkan pahala tersebut walaupun kita telah meninggal dunia. Wallahu alam. Jika ada soalan, boleh tanya jika ada. Okey, berkenaan itu sebenarnya ada hadis yang mana menunjukkan larangan meminta-minta. Seperti mana hadis yang menyebutkan di akhirat nanti orang minta-minta ni, muka dia ni akan keluar semua, dan maksudnya akan luluh. Maksudnya itu orang meminta-minta. Dan sebenarnya berdasarkan soalan ini, kita ketahui ada juga di tempat-tempat pengajian sunnah kita pun berselisih pandangan tentang isu ni, bergaduh. Sebab apa? Kan ada tabung-tabung. Tabung-tabung tu pun tidak boleh diedarkan dalam majlis ilmu. Sebab apa? Mereka ambil hadis tadi, larangan meminta-minta. Kita tahu tempat-tempat pengajian ilmu pun ada berselisih bab ni. Sebab kalau kita sebarkan tabung-tabung tersebut, dianggap sebagai minta-minta. Sama juga macam isu minta dana di laman sosial. Ada juga yang mana tak setuju. Hakikatnya kita cakap benda-benda ini, sebelum jawab soalan itu bukanlah termasuk meminta-minta yang dilarang. Sebab apa? Sebab itu umum. Kalau meminta-minta yang dilarang itu, kita merintih sehingga menyebabkan
kita kelihatan hina tanpa usaha. Itu yang mana yang dilarang. Tapi kalau kita sekadar update laman sosial, contohnya untuk dana untuk infak sekian-sekian, untuk tahfiz dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Itu tidak termasuk dalam hadis tersebut sebab kita bukan memaksa. Berbalik pada soalan tadi, kita bagi perkara tersebut, iaitu kita memberikan sedekah kepada fakir, miskin dan sebagainya, kita bagi tersebut di atas dasar ihsan kita. Kita bagi atas dasar sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut ataupun Rasulullah sebut dalam hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menulis ihsan ke atas ataupun memerintah ihsan yang berlaku ala kulli syai', terhadap kesemua perkara. Jadi kalau kita tengok fakir miskin berada di tepi-tepi jalan tu, kita ada dua pilihan. Kalau kita bagi tersebut atas dasar ihsan, kalau kita yakinlah kita bagi tersebut, kita jangan bagi macam tu je. Kita nasihat dia sama. Tanya pakcik tak kerja kan dan sebagainya. Saya puji satu tempat ni, jaminan mereka ni selalu infak di tempat-tempat, ataupun kalau ada orang datang dan sebagainya, mereka akan infak. Iaitu mereka akan infak kepada kebaikan lah, tapi dia tanya lo kerja kat mana. Maksudnya tengok lo, jangan kita sekadar bagi, tapi kita juga dakwah dalam memberi. Sebab bila kita memberi satu benda itu, orang tersebut akan menghargai kita dan akan mudah dengar cakap kita. Jadi kalau kita tengok 3-4 hari, seminggu dia duduk situ juga dia tak berubah, itu tak apa kalau kita tak bagi. Sebab kita tak nak bersekongkol di atas hadis tersebut, dia meminta-minta. Kita nak tolong dia keluar pada hadis tersebut. Tapi kalau kita jalan, sekali jalan je tengok, ada peminta sedekah, pengemis ni, kita bagilah atas dasar ihsan. Sebab kita membantu dia untuk mengeluarkan dia daripada kelaparan dan musibah tersebut. Tapi kalau kita nasihat dia, dia tak jalan juga, itu lebih baik kita tak payah bagilah benda tersebut. Dan macam kita ya. Dan macam kita sebut tadi, kadang-kadang orang yang kita seriau nak bagi tersebut, kalau kita ada rasa sampai kepada tahap yakin bahawa dia akan menggunakan harta tersebut ke arah yang tak elok. Contoh kita tahu setengah orang dia minta sedekah ni, dia ada dia punya bos. Bos dia yang suruh pergi duduk situ, pergi duduk situ. Kita tak bagi tak apa, sebab kita tahu duit tersebut akan pergi kepada tempat-tempat tak elok. Itu tak apa kalau kita tak bagi. Tapi kalau kita kata husnuzan, sangka baik bahawasanya dia ni memang tak mampu dah nak bekerja, dia orang tua, dia memang dah cari rezeki dah tapi tak dapat, itu kita bagi tak apa. Tapi kalau kita tengok dia dalam keadaan sihat, kita bagi dalam keadaan nasihat dia untuk melakukan pekerjaan. Itu kita bagi itu atas dasar ihsan, bukan kita bagi atas dasar nak menyuruh dia berada di dalam kezaliman tersebut. Sebab hadis tadi, kita baca hadis riwayat Muslim tadi, bahawasanya seorang hamba Allah ni, dia nak buat baik, tapi tiba-tiba dia terbagi dekat penzina. Dia tetap dapat pahala sedekah. Sebab dia dinilai berdasarkan niat kita. Itu. Allahu a'lam. Ada sambung ni. Tak makan kat mana tu? Tak pernah bawa pun dari situ. Hai. Okay. Okey, itu bukan, itu dah kira yakin lah tu. Maksudnya dia berada, kita membantu di atas melakukan keburukan. Sebab tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kita membantu di atas buat dosa. Benda dia buat itu adalah benda dosa. Bahkan fatwa, kita lihat ada fatwa setengah tempat, kalau bab zakat pun, orang yang mana dia melakukan perbuatan tersebut pun ada fatwa kata tak payah bagi. Itu zakat lagi besar. Kalau sedekah lagi lah kita tak payah buat. Itu dah sampai ke tahap yakin lah tu, sebab kita nampak dia memang pegang sendiri benda-benda yang haram, benda-benda tersebut dan sebagainya. Kalau kita sampai ke tahap itu, tak apa, kita tak payah bagi. Bahkan kalau ya. Okey, jawapannya sebab benda-benda rokok dan sebagainya tu kita tak bagi sebab kita yakin benda tu haram. Sama juga seperti mana kita duduk
tengok orang yang mana dia duduk di tempat-tempat tepi lorong tertentu. Bila tanya soalan ni saya teringat. Ada orang datang. Waktu ni saya waktu kecil lagi lah. Baru sekolah rendah. Keluarga kami ni tak mongkok. Abang siapa, adik saya semua tak mongkok. Alhamdulillah. Ada seorang hamba Allah yang datang rumah. Dia kawan kenalan lah. Bukanlah kawan, kenalan. Dia datang. Tiba-tiba dia cakap, ada RM2 tak? Aku tak tahan ni, aku nak beli rokok. Bukan kawan, kenalan. Kalau kawan kita tahu rapat ni tak rapat lah. Tengok-tengok macam tu lah. Kalau orang yang main rumah kawan tu tahulah, sebab kawan baik ni kenalan. Maksudnya tak rapat pun. Mai ke rumah, minta ada duit tak? RM1 ke RM2 nak rokok. Ini waktu saya kecil tu. Tak bagilah. Abang saya tak bagilah duit kat dia. Sebab apa? Sebab tahu kalau bagi tu, kita bagi niat mungkin sebab kesian lah dia ni nak ni. Tak, itu termasuk dosa. Macam ayat tadi. Sebab Allah sebut wala ta'awalu 'ala ismi wa udwan. Kita termasuk dalam menolong benda-benda yang buruk. Sama juga kalau kita tengok di tepi-tepi jalan, orang yang mana kita yakin, sampai ke tahap yakin dia ni akan guna duit itu untuk keburukan. Itu kita akan dapat dosa sebab kita bantu dia dalam keburukan tersebut. Tapi kita kena ingat dan juga macam kita sebut tadi, kalau kita tak tahu tak ada masalah sebab hadis kita baca tadi. Tapi kalau kita sampai kepada yakin ataupun zon, sampai kepada dah tinggilah, martabat tinggi dan sebagainya, dia memang akan melakukan benda itu, tak boleh. Contohnya macam mana lagi? Kita tengok dia dalam keadaan jalan terhoyong-hayang, kita tahu dah lah. Dia duduk di lorong-lorong jalan terhoyong-hayang. Lepas tu kita tengok dia pun perbuatan yang mencurigakan. Itu kita sangka dia memang akan melakukan keburukan. Dan bukan semua sangka buruk itu adalah merupakan haram dalam agama. Sebab Allah sebut inna ba'da zanni ism. Allah sebut ba'da zan. Bukan semua sangkaan. Sebahagian sangkaan saja dosa. Maksudnya ada sangkaan yang dibenarkan dalam agama. Sebab tu kita kena ingat, bukan semua sangka buruk itu dosa. Sebab Allah sebut ba'da, sebahagian saja. Maksudnya ada sangkaan buruk yang mana dibenarkan dalam agama. Contohnya masalah ini. Kita tengok benda dalam keadaan buruk dah, kita jangan buat macam ni. Contoh lain. Kita jual pisau. Kita tahu dia nak beli pisau tu untuk bunuh orang. Dalam masalah ni kita tak boleh jual sebab kita tahu dia nak melakukan keburukan. Sama macam infak tadi. Kalau kita tahu dia akan melakukan keburukan, tak boleh. Kita tak suruh macam tu lah. Kalau kita tak tahu, kita tak disuruh untuk tanya. Sama juga macam kita nak tanya, ayam ni sembelih ke tak? Kita tak perlu tanya kalau kita nak makan kedai pun. Sama juga macam kalau kita jual sesuatu, tak diwajibkan kita untuk bertanya, dia guna ni untuk buat apa dan sebagainya. Kalau kita bertanya itu memberat-beratkan. Bahkan ada riwayat Rasulullah menyebutkan, siapa yang memberat-beratkan urusan agama, dia akan ditewaskan. Maksudnya dia akan kalah dengan benda-benda tersebut. Okey. Berkenaan perkara ini, yang maksud dilaknat tentang arak untuk orang yang menuang dan sebagainya itu adalah terlibat dalam proses menjual dan sebagainya.
dalam soalan tadi itu, hal ini dia termasuk seperti mana dia bukan proses menjual. Itu dia beli untuk minum diri dia sendiri. Kalau dia buat untuk diri dia sendiri, itu tak ada masalah. Sebab kita tak terlibat langsung dalam pengangkutannya tu. Itu maksudnya dia dah miliki dah benda tu. Tak dibebankan. Maksudnya seperti ni lah. Seperti mana kita pemandu bas. Kita tak tahu niat orang-orang yang berada di dalam bas kita tersebut. Contoh kita bawa bas kita bawa bas, orang naik bas tu. Ada orang yang bawa binatang ke, bawa arak dan sebagainya, kita tak perlu memberatkan. Contoh kita halau dia turun dan sebagainya. Sebab kita bawa tersebut atas dasar pengangkutan. Bukan kita bawa dia tersebut ataupun kita bawa dalam urusan jual beli arak tersebut. Sama juga seperti mana Grab tadi tu. Sebab kita bawa itu, kita tak langsung tak terlibat urusan jual beli. Bahkan kita pun tak tahu betul ke arak ni. Sebab yang mana dilarang adalah orang yang mana terlibat dalam urusan penjualan, pembuatan. Okey, kalau dia bawa arak, yang hadis tersebut, yang maksudnya orang yang mana dilaknat tersebut adalah orang yang mana dia terlibat dalam urusan bawa arak itu, maksudnya bawa untuk jual. Maksudnya dia bawa itu adalah tu untuk diri dia sendiri. Maksudnya dia bukan terlibat penjualan apapun. Itu dia bawa macam dia pergi pasar, dia nak bawa balik rumah. Contoh dia bawa babi dalam tu. Itu untuk dia makan lah, itu tak ada masalah. Sebab kita pun tak tahu, kita pun tak diberatkan tanya, babi ni nak jual ke apa ataupun nak guna untuk makan sendiri. Sama juga macam arak tadi, kita tak termasuk dalam urusan tersebut. Sebab itu adalah untuk dia consume dia sendiri, untuk dia guna sendiri. Tapi kalau dia memang ambil 4-5 botol arak masuk kereta, okey saya nak jual benda ni, itu memang dia termasuk jelas lah. Sebab tadi tu kita tak diberatkan tanya, ni nanti nak jual ke benda ni? Kita tak boleh nak berat macam tu. Kalau dia untuk consume sendiri, kita tak terlibat dalam syubhat. Sama dalam macam kita sebut tadi lah, dia bawa babi ke, dia bawa ada plastik babi, kita tak perlu tanya daging apa ni. Itu sebab tu untuk diri sendiri. Yang haram tu adalah kalau terlibat dalam proses pembuatan, penjualan dan sebagainya itu. Sama juga lah. Contoh lain, orang yang mana baru balik daripada pasar. Dia balik pasar, kereta dia rosak tepi jalan. Kita pebek kereta dia, tengok-tengok, dalam tu ada ni lah. Tak jadi kita pebek, kita pun pergi. Tak, kita tolong itu bukan nak tolong ke atas keburukan tersebut. Tapi kita tolong untuk memperbagi benda tersebut je. Itu maksudnya. Jadi kita tak termasuk dalam perkara-perkara tersebut. Ya. Okey, dalam masalah tersebut, yang pertama kalau berkenaan hukum memang boleh tak haram. Tetapi dia mungkin berkenaan, yang pertama berkenaan kewarakan lah. Itu berkenaan kewarakan. Kalau hukum memang clear, jelas. Kita memang boleh minum dalam tersebut. Tapi mungkin atas dasar kewarakan dan sebagainya, seperti mana kita tengok kisah Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar, walaupun disebutkan kepada dia makan harta yang mana tak halal, tak ada masalah bagi dia sebab dia makan dalam keadaan tak tahu. Iaitu disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan orang-orang yang mana dalam keadaan jahil tak tahu. Bahkan kita dengar dalam matan Al-Waraqat Usul Fiqh pun, orang yang mana tak tahu dia dimaafkan, tak dihukum ataupun dia maksudnya tidak menerima dosa dalam masalah ni. Itu yang pertama. Tapi kenapa Abu Bakar dia tak muntahkan juga atas dasar kewarakannya lah.
Sama macam asatizah tadi. Kalau bab halal haram itu clear, halal. Tapi atas kewarakan dia lah, tak mau di situ. Itu pertama. Yang kedua adalah dia mungkin nak mengelakkan benda-benda syubhah masuk ke dalam diri dia. Itu antara sebabnya. Sebab kalau hukum halal haram memang clear, itu halal. Tak ada masalah nak minum di situ sebab dah suci, dah bersih dan sebagainya. Cuma mungkin atas dasar kewarakan ataupun atas dasar mengelakkan syubhah. Itu saja. Kalau bab syubhah ni pula, dia bergantung pada diri masing-masing sebenarnya. Orang B, dia mungkin anggap benda tu syubhah. Orang A tak. Kita tak boleh kata orang B ni lebih warak tak. Sebab syubhah tu bergantung pada diri masing-masing. Saya ambil contoh. Ada satu syarikat Muslim, halal. Kemudian ada orang nak jatuhkan syarikat ni. Dia pun, orang nak jatuhkan syarikat ni kata, syarikat ni termasuk ada benda-benda babi dan sebagainya. Kemudian, last sekali orang pula A pula kata, tak, ni elok ni, syarikat ni tak ada masalah. Kemudian orang was-was nak minum macam mana, nak makan macam mana. Yang yakin ni dia pun makan lah. Yang tak yakin ni dia kata benda ni syubhat. Nabi dah kata dah, tinggalkan benda yang syubhat. Dak ma yari buka, ila ma yari buka. Kita tak payah makan benda ni. Kita tak boleh kata orang yang makan ni dia tak warak. Sebab dia memang yakin. Yang B ni, di atas asas sangkaan dia mengelakkan daripada syubhat, dia tak makan. Jadi kita tak boleh kata yang A ni iman dia lemah sebab tak warak, yang B ni dia warak. Tak, sebab hakikatnya atas sangkaan masing-masing. Sebab syubhat ni kadang-kadang dinilai berdasarkan keyakinan seseorang itu. Sama juga macam Allah tadi tu, sebab dia yakin lah itu. Dalam bilik tu. Oh. Okey, yang tu jawapannya adalah memang malaikat takkan masuk lah. Sebab dalam riwayat Muslim kita dah bahas lah, la yadkhulul malaikah, malaikat tak masuk rumah ada tamasil. Tamasil tu adalah patung. Tamasil. Bahkan ada riwayat lain sebut surah, gambar. Gambar kita dah bahaskan, gambar yang bernyawa. Kalau gambar bernyawa tu pun malaikat tak masuk. Tapi kita dah bahaskan bukan gambar bernyawa. Gambar tak apa, lukisan. Surah tu lebih tepat lukisan. Kita sebut adalah tamasil. Tamasil tu patung. Yang ada patung untuk sembahan pula, memang malaikat tidak akan masuk di sana. Tapi dalam masalah ni memang clear lah kita sebutkan. Memang malaikat tak boleh masuk lah. Tapi kita berada di sana, pahala kita solat dan sebagainya, itu malaikat rahmat tak masuk. Tapi malaikat roket dan atik ataupun malaikat mencatat amal, itu tetap ada. Okay. Solat boleh, tak ada masalah sebab malaikat tetap ada. Yang tak ada malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang tidak masuk. Sebab ketika ada peristiwa zaman Nabi SAW, waktu ada anjing, hadis ni sebut 3 benda, ya, la yadkhulul malaikah baitan fihi qalb wa tamasil. Tidak akan masuk yang ada qalb, yang ada anjing, dan tamasil ada patung. Kemudian ada anjing rumah tu, Jibril tak masuk sebab ada anjing. Nak cakapnya malaikat-malaikat yang mulia, malaikat Jibril dengan malaikat rahmat, mereka ni tak masuk lah. Sebab kita tahu kat diri kita semua ni ada malaikat yang jaga. Okey. Malaikat Jibril tak masuk kita lah. Tapi malaikat rahmat, insya-Allah yang itu kita harapkan malaikat rahmat masuk. Yang mencatat amalan tetap ada. Takkan terkecuali. Allahu a'lam. Ada soalan? Kita tak ada, kita solat lah. Kita nanti solat, insya-Allah. Kita sambung perbahasan esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.